Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya Masa Bayu. Sebagaimana biasanya, saya hari ini mengambil kesempatan untuk dapat berhubung dengan tuan-tuan dan puan-puan kerana saya ada satu pengumuman ataupun perkara yang ingin saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Setelah saya perhalusi dan setelah saya menilai semua penghasilan daripada video-video yang telah saya kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada persoalan-persoalan akhir zaman, tak kurang daripada 200 sebenarnya video yang telah pun saya naikkan untuk perkongsian secara umum, ya, daripada berbagai topik, dari aspek topik berkaitan tentang akhir zaman, yang berkaitan tentang Imam Mahdi, ya, tentang Dajjal, tentang persoalan-persoalan yang akan dapat kita sama-sama fikirkan dalam berbagai aspek tentang akhir zaman. Dan video terakhir saya yang telah saya kongsikan adalah topik yang berkaitan tentang tanda ataupun cara, bukan tanda ya, cara bagaimana kita nak mengenal Imam Mahdi jika kita telah diberikan informasi ataupun kita sendiri mungkin kita mendapat satu maklumat ataupun kita diberitahukan oleh seseorang tentang adanya Imam Mahdi pada saat ini. Dan saya telah berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan kaedahnya, iaitu kaedahnya adalah saya hanya minta satu perkara saja, berbalik kepada practicality, mengetahui jumlah bintang di langit. Jadi daripada video ini, ianya saya lihat sangat aktif, sangat kontroversi kepada ramai pihak. Dan itu dah memang saya jangkakan kerana persoalan-persoalan yang berkait tentang Imam Mahdi adalah sesuatu yang sangat mudah, ya, sangat mudah kita melakukan kesilapan atau kita melakukan keputusan-keputusan yang sebenarnya menjurus kepada persoalan-persoalan emosi. Jadi kaedah yang saya berikan, yang saya katakan hitung jumlah bintang, adalah kaedah yang praktikal, yang sebenarnya membuka begitu banyak dimensi-dimensi kepada tuan-tuan dan puan-puan khususnya, dan mereka-mereka yang menyatakan atau merasakan bahawa mereka lah Imam Mahdi, ataupun mungkin pengikut-pengikut yang selama ini meyakini beliau adalah Imam Mahdi. Sama ada dia sendiri mengaku ataupun tidak, itu bukan persoalannya. Tapi bagaimana kita nak mengenal? Berlaku begitu banyak peristiwa kepada saya, ya, selepas saya muat naik pada video ni, tajuk ini. Daripada banyak-banyak video yang saya naikkan, video ini agak aktif, agak banyak impak dia kepada saya. Ramai pihak-pihak yang datang berhubung dengan saya, ya, secara peribadi, daripada khususnya daripada Facebook Messenger, di akaun Facebook saya, dan juga daripada komen-komen yang saya baca. Ada dua kontra di sini. Satu yang agak begitu fanatik dengan kefahaman yang mereka pegang dan mereka tak boleh terima. Dan mereka katakan soalan saya ini soalan yang tak ada kena-mengena dengan Imam Mahdi, soalan yang tidak ada kena-mengena dalam persoalan mengenal Imam Mahdi. Jadi itulah yang saya nak pun sebenarnya. Jadi bila jawapan itu diberi, itu adalah jawapan yang emosi, yang mana bila kata tidak boleh saja, maka automatiknya saya tahu itu bukanlah kelompok-kelompok yang bersama dengan Imam Mahdi. Itu jawapan dia yang mudah, tak perlu lagi nak dibahaskan, kerana saya ada sebab kenapa saya bertanya soalan itu. Dan soalan itu adalah soalan yang sangat mudah untuk kita fahami jika kita benar-benar berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ramai yang mempersoalkan apa hubungan dia, dan ada juga yang memberi komen, selagi ianya bukan daripada mimpi, saya tidak akan percaya.
Jadi soalan tadi percaya atau tidak itu persoalan diri masing-masing. Kesudahannya nanti kita yang membuat keputusan. Kita yang akan melakukan tindakan atas apa yang kita yakini. Jadi saya sekadar convey, saya hanya menyampaikan pesanan-pesanan supaya kita menggunakan akal kita yang waras dan merujuk Al-Quran dalam setiap keputusan atau perkara yang ingin kita lakukan. Jadi berbalik kepada video itu, saya menerima begitu banyak pertanyaan-pertanyaan peribadi. Malah saya juga telah dijemput oleh banyak pihak, ramai pihak-pihak itu, tak perlulah saya sebut nama-nama mereka, yang mana setiap pihak ni mengakui bahawa dalam kelompok dia tu ada Imam Mahdi. Bukan daripada satu negara, banyak negara yang hubungan saya. Jadi saya tak nak sebut negara-negara tu lah, bahkan negara yang hujung dunia, hujung benua, tengah benua, negara yang berbahasa Arab, negara yang berbahasa berbagai. Saya dapat masing-masing nak beritahu, Tuan Pal, saya nak jemput dan kami nak jemput Tuan Pal datang ke tempat kami untuk memberikan pengesahan bahawa Imam Mahdi sekarang bersama kami. Jadi saya pula yang jadi tukang sah Imam Mahdi ke tidak. Dah lari dah kalau ikutkan kisah-kisah yang biasa diterima pakai. Akan ada ulama-ulama yang akan berbai'ah, mengesahkan dan sebagainya. Ini pula saya pula yang nak kena mengesahkan kelompok-kelompok tertentu untuk memberitahu bahawa Imam Mahdi dah ada, dan saya dijemput dengan membentangkan kapet merah lagi tu untuk saya bertemu dengan Imam Mahdi dan meyakini bahawa itu Imam Mahdi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah sebabnya kenapa saya mengeluarkan video-video begini. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan berfikir, jangan fanatik dengan apa yang kita pegang, kerana setiap sesuatu itu, apa juga perkaranya, ia mesti ada di dalam rujukan yang jelas, yakni daripada Al-Quran. Saya dah terang-terang beritahu, selalu saya beritahu, apa pun perkara yang tidak ada di dalam Al-Quran, maka itu bukan atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu bukan daripada faktor keilmuan yang membawa kita kepada Rasulullah SAW dalam sunnah dia. Kerana sunnah Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah lakukan juga berbalik kepada Al-Quran. Nah, wahyu sampai dan pelaksanaan oleh Rasulullah atas wahyu yang diterima. Jadi apa juga yang Rasulullah lakukan, bukan dia berfikir sendiri, bukan dia pandai buat keputusan yang suka hati dia. Tidak. Rasulullah sentiasa menantikan segala mesej ataupun maklumat yang dia perolehi itu datang daripada Allah, baru ada pelaksanaan. Maka kita melihat setiap sesuatu itu jangan sekadar percaya kepada mana-mana individu kerana menunjukkan kehebatan-kehebatan tertentu, menunjukkan betapa ramainya dia, betapa hebat dia mengupas Al-Quran dan sebagainya. Practicality, macam dah saya katakan dalam video sebelum ni, Iblis pun hebat, malah lebih hebat macam saya katakan. Dia boleh menyamar menjadi orang alim yang sangat alim, mana kita tahu. Maka untuk kita menyelesaikan masalah-masalah inilah kenapa saya katakan practicality. Jadi bila yang datang tu beritahu, kami membawa mesej Tuan, kata Prof, kami bawa mesej kepada Prof. Jadi ini daripada mana mesej ni? Ini datang daripada Imam Mahdi sendiri kepada Tuan Prof. Oh, Alhamdulillah, Imam Mahdi hantar pesan dengan saya. Ini contoh-contoh yang nak beritahu tuan-tuan, bukan main ni, saya terima ni. Jadi apa mesej dia? Mesej dia menjemput Tuan untuk berjuang bersama dia. Lalu saya kata, kenapa? Apa kelebihan saya? Kata, Imam Mahdi perlukan orang macam saya. Jadi saya nak je lepas perkataan mulut tu. Saya kata, boleh tak tanya dengan beliau berapa jumlah bintang di langit? Mulut saya tu ingat, tapi kita hormatlah orang datang kan. Jadi itu adab, jangan kita letakkan rasa rendah pada mereka. Kerana pada saat tu yang datang menjemput saya ni semua orang yang dah percaya, dah pegang, hadam dengan apa yang dia pegang, dia yakini. Walaupun apa yang disampaikan kepada saya, sebenarnya saya perhati, saya tengok, saya terus berfikir, macam manalah intelektual, orang-orang sebegini yang ada keupayaan ilmu yang tinggi, sangat mudah meletakkan kepercayaan pada perkara yang sebenarnya terlalu jauh daripada realiti. Jadi
Bukan seorang, bukan satu kumpulan, banyak kumpulan. Bahkan kumpulan-kumpulan ni kalau sebut nama memang tuan-tuan mesti kenal. Mesti kenal. Okay? Dia jemput, datang dia. Tapi dalam tu dah ada Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi sekarang ni mengarahkan saya untuk datang. Jadi ada kalau dah sampai 20 kumpulan yang menjemput saya, mana satu Imam Mahdi yang kita nak ikut ni sebenarnya ni. Jadi masing-masing claim dia lah Imam Mahdi, dia lah Imam Mahdi, dia Imam Mahdi. Tapi sampai hari ni, yang klaim-klaim ni semua tak ada seorang pun bagi jawapan berapa jumlah bintang di langit. Itu syarat dia, paling mudah. Saya tak tanya yang lain-lain. Berikanlah jawapan tu, maka saya orang yang pertama. Tak payah nak jemput-jemput. Tak perlu jemput. Kalau saya tak mampu naik kapal terbang, saya berjalan. Kalau saya tak berjalan, saya mengesot untuk menuju kepada beliau. Sekiranya dia Imam Mahdi, tapi ikut syarat. Apa yang saya katakan. Lalu mereka bertanya pada saya, apa kaitannya dengan mengira bintang di langit? Tuan-tuan dan puan-puan, jika Imam Mahdi mampu mengira bintang di langit jumlahnya, bermakna sesuatu yang sangat besar. Jumlah bintang di langit dia tahu, maka dia tahu koordinat setiap bintang. Bukankah di dalam sistem pelayaran dan sebagainya dulu mereka melihat bintang, hingga kan mereka yang membangunkan piramid. Piramid dulu tu tengok macam mana kedudukan dia bertepatan dengan bintang di langit. Ada rahsia di situ. Dan dilaksanakan kerasan di langit kepada kedudukan di bumi hingga hari ini. Piramid masih menimbulkan misteri kepada sains moden. Posisi dia kenapa sama dengan bintang? Posisi dia bentuknya bertahan daripada ribuan tahun. Maka bukan soal kira sahaja, tetapi mengira bintang itu adalah satu faktor kebolehan intelektual yang akan diterjemahkan kepada pembangunan keilmuan dalam bidang-bidang yang berbagai. Dalam bidang teknologi, dalam bidang matematik, dalam bidang pembangunan komunikasi, dalam bidang contohnya perkenalan mengenal unsur dan sebagainya. Maka itu bukanlah sekadar kata umpama macam sebanyak pasir yang kita genggam dalam tangan. Itu hanya perkataan simbolik, tetapi ia mesti ada jumlah yang tepat, yang betul. Kemudian ada juga yang beritahu, kalau saya kata jumlah bintang dari 500 bilion macam mana? Adakah Tuan Pal sanggup boleh terima? Saya bukan nak suruh dicabar saya terima. Saya dah beritahu bagi. Kalau kata 500 juta, okey saya terima 500 bilion. Bagikan cara dia, bagikan kaedah dia. Saya nak tengok. Mesti ada kaedah dia, mesti ada dia punya, dipanggil fixed value dia, mesti ada variable value dia. Dia punya constant factor di mana? Daripada situ apa yang kita boleh aplikasikan kepada seterusnya. Lepas tu bila saya minta main tu, balasnya mudah. Dia kata, Tuan, ilmu Allah tu maha luas. Dah emosi. Jadi sampai hari ini belum ada lagi yang dapat memberikan saya satu jawapan yang jelas. Jadi setakat ini belum ada, walaupun lebih daripada 20 sampai hari ini dah lebih daripada 20 pihak yang berhubung dengan saya masing-masing declare dah ada Imam Mahdi dia. Bukan sikit-sikit pengikut dia. Ada yang puluh ribu, ada yang ratus ribu, ada yang juta pun. Jadi kalau saya nak pergi ke mana-mana tempat depan ni, saya kata saya nak pergi, semua boleh bagi saya. Dia kata, Tuan Pal kat mana sekalipun tak ada masalah, kami boleh sediakan. Boleh sediakan apa yang Tuan Pal nak sampai, nak datang, beritahu je kami nak datang, kami sediakan semua sekali, apa pun. Hebat rupanya Tuan Pal masa Bayu ni, sampai Imam Mahdi sanggup bagi macam tu sekali. Jadi macam mana saya nak cakap ni lah. Kadang-kadang cakap lebih-lebih ni, saya rasa saya dah sampaikan macam-macam. Saya dah sampaikan. Tinggal lagi tuan-tuan dan perempuan yang membuka hati, membuka pintu hati. Tuan-tuan dan perempuan, mata hati itu perempuan dan tuan-tuan akan mengenal dan memahami maksud yang saya sampaikan setiap kali saya menyampaikan video. Cuba renungi lagi, perdalamkan setiap itu yang saya sampaikan. Terlalu banyak mesej yang saya tinggalkan di situ. Terlalu banyak kunci-kunci pintu yang saya telah tinggalkan di situ kepada mereka-mereka yang mahu mengkaji, menilai, mencari realiti. Saya tidak akan cakap sebegitu kerana Al-Quran ada dua posisinya.
sesuatu yang jelas, sesuatu yang tersimpan di belakangnya. Itu yang dikatakan yang gaib dan yang nyata. Di sebalik perkataan tu ada yang tersirat dan ada yang tersurat dan tersirat. Jadi begitu juga dengan apa yang saya sampaikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena lihat di sebalik apa yang saya sampaikan, tenangkan jiwa, mohon pada Allah, lebihkan kepada istiqamah kepada Allah. Kerana setiap pernyataan saya kepada tuan-tuan dan puan-puan ada yang tersirat kepada mereka yang mengenal apa yang saya maksudkan. Kepada mereka yang masih mahu dengan keadaan yang sama, saya tak boleh buat apa-apa. Saya dah melakukan sedaya upaya saya. Saya dah melakukan seboleh-boleh cara yang saya mampu lakukan supaya tidak menimbulkan fitnah. Tapi pada mereka-mereka yang mendapat satu jawapan daripada setiap perkataan saya, sesungguhnya Allah yang membuka pintu hati anda, bukan saya. Saya hanya mampu membuka satu pemikiran, tetapi tuan-tuan dan perempuan yang akan berjalan ke arah pintu yang akan membuka lebih banyak lagi pengetahuan daripada Allah. Dan saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan yang telah pun sudi membeli buku saya. Saya beritahu beli buku saya bukan saya nak duit daripada tuan-tuan dan perempuan, kerana dalam buku itu segala-gala yang saya rungkaikan untuk memahamkan tuan-tuan dan perempuan tentang akhir zaman, tentang di manakah Imam Mahdi, semua ada dalam tu. Saya ini bukan tukang cerita, tukang karut. Saya ahli sains. Saya seorang manusia yang berjalan dengan berkata-kata atas apa yang dilaksanakan dengan penuh penjelasan supaya tidak ada yang tertinggal di dalam perjalanan. Jadi banyak kisah-kisah yang saya lakarkan, saya rungkaikan dalam buku saya itu mempunyai begitu banyak makna. Jadi saya dah buat dah, saya dah usahakan dah, saya dah beritahu dah. Tak kurang 100 video yang saya sampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Dan yang terkini adalah video yang saya letakkan pada satu posisi yang sangat-sangat jelas kepada mereka-mereka yang mahu melihat dengan mata hati, dengan lafaz La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti akan faham apa yang saya cuba sampaikan. Jadi buku saya telah saya sediakan, tapi sayang 1000 kali sayang, tuan-tuan dan perempuan sekadar nak mendengar cerita kebanyakannya. Tetapi apabila saya minta satu pelaksanaan, belilah buku tu, tak mahal, RM40 aja. Yang membawa nilai membuka rahsia alam semesta, RM40 saja. Sebab saya nak cetak, kos cetak begitu sukar, macam mengemislah masa Bayu nak minta tuan-tuan dan perempuan membelanjakan RM40. Begitu sekali nilai keilmuan yang difikirkan. Maka tuan-tuan dan perempuan jangan salahkan sesiapa jika tuan-tuan dan perempuan apabila sampai masanya nanti penyesalan itu tidak lagi berguna. Saya bukan memaksa, saya melihat, saya orang yang praktikal. Terima kasih kepada mereka-mereka yang beli, tak sampai 10 orang. Saya tak ada masalah, kerana saya dah ada perancangan. Ini adalah tanggungjawab saya untuk menyampaikan kepada tuan-tuan dan perempuan. Jadi tuan-tuan dan perempuan sekadar nak mendapatkan halwa telinga mendengar, kemudian mahu mempertikaikan, tak ada masalah. Tetapi biarlah kita bermula dengan keadilan. Rujuk dulu, baca dulu betul tak betul dan sebagainya. Maka saya berbesar hati sebenarnya dengan suasana itu. Tetapi Alhamdulillah, saya dah ada option lain. Bukan soal buku tu, tapi saya dah ada perancangan saya. Tahun 2024 saya akan mula melaksanakan segala perancangan-perancangan saya yang telah saya susun lebih daripada 40 tahun lamanya. Jadi insya-Allah saya akan meneruskan proses ini, sama ada yang mengikut sama-sama atau tidak, itu bukan persoalannya. Kerana apa? Bagi saya hanya Johari yang mengenal Mak Dikam. Tuan-tuan dan perempuan, untuk itu saya ingin menjelaskan satu perkara
iaitu video ini merupakan video yang terakhir yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan dalam mengupas kisah akhir zaman. Masanya telah tiba untuk saya meletakkan posisi kepada pelaksanaan. Cukuplah untuk berteori-teori dalam banyak perkara. Cukuplah daripada siri-siri kepada siri-siri untuk menjelaskan realiti. Kerana masanya untuk saya berpijak di bumi yang nyata, mengenal siapakah di keliling saya, mengenal siapakah bangsa saya. Dah cukup saya kenal. Saya dapat mengenal bagaimanakah sebenarnya bangsa Islam yang ada di atas muka bumi. Alhamdulillah, saya dah kenal. Jadi, mereka-mereka yang selama ini berkata bersumpah setia, bersama-sama nak membantu, lihatlah di cermin masing-masing, wajah masing-masing. Kerana bagi saya tidak ada hutang apa-apa kepada semua. Saya telah menyampaikan apa yang perlu saya sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semampu saya. Dan saya tidak meminta apa-apa juga balasan. Kerana ini adalah pernyataan saya tentang akhir zaman yang terakhir. Dan selepas ini, saya akan masuk kepada fasa pelaksanaan. Saya akan melakukan apa yang saya beritakan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Maka saya akan mulakan dengan pembangunan secara total. Walaupun saya sendiri, tetap saya akan melangkah sampai saya mati. Jadi saya tidak ada lagi persoalan nak bercerita-cerita. Cukuplah bila saya bercerita, ada yang datang nak menunjukkan yang dia lebih tahu daripada saya. Alhamdulillah, saya belajar. Tapi saya lebih bercakap tentang persoalan aplikasi. Bukan sekadar bercakap kita tahu, tetapi membuktikan kita tahu dengan melakukan aplikasi-aplikasi yang boleh memberikan manfaat kepada yang lain. Maka saya akan masuk kepada fasa pelaksanaan. Jadi selepas ini, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah terus melihat video-video saya ini dan yang sebelum-sebelum ini untuk melihat, memahamkan apa yang saya cuba sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan daripada situ, fikirkanlah. Dan selepas ini, video saya akan saya alihkan channel itu kepada channel yang baru yang saya akan berikan linknya nanti. Ada di sini nanti, saya akan letakkan. Tapi kali ini, saya akan lebih bercerita tentang keilmuan dan pelaksanaan. Bukan lagi bercerita tentang berbagai-bagai ilmu, berbagai-bagai kisah akhir zaman, tetapi bagaimana kita berjalan pada fasa akhir zaman. Bukan lagi bercerita kedatangan Imam Mahdi, bukan lagi bercerita tentang siapa Imam Mahdi, tetapi bagaimana kita melaksanakan peranan kita di atas muka bumi. Itu yang akan saya lakukan pada fasa channel yang baru, bukan lagi channel akhir zaman ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, keputusan atas tuan-tuan dan puan-puan, pilihan atas tuan-tuan dan puan-puan, saya hanya mampu menyampaikan Alhamdulillah sekali lagi atas apa yang telah dikongsikan dengan saya sangat-sangat berbesar hati, ya. Jadi semua ilmu yang disampaikan kepada saya itu halalkanlah untuk saya menerima. Dan apa juga penyampaian saya sepanjang yang saya telah kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan, saya halalkan atas apa juga daya upaya saya, kerana sesungguhnya ilmu yang ada ini milik Allah Subhanahu Wa Taala dan ia hanyalah sebagai cahaya untuk menunjuk kita ke arah manakah yang boleh kita pergi dalam kegelapan yang sedang menyelubungi seluruh alam semesta. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk sekian kalinya Mas Abayu mengundur diri daripada bercerita perkara-perkara teori. Mas Abayu sedang dan akan berjalan ke arah reality. Bertemu di channel reality, kita meninggalkan teori-teori. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita bertemu di ruangan yang nyata.